Didik TV KPM. Itu dia, pada hari ini kita bersama dengan Cikgu Nick untuk mata pelajaran Reka Cipta. Apa khabar Cikgu? Alhamdulillah baik, terima kasih Chris. Okey, baiklah Cikgu. Sebelum itu, saya juga ingin ucapkan selamat datang kepada Cikgu Aida dari Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational Semeling Merbok Kedah selaku juru bahasa isyarat kita. Terima kasih Cikgu. Okey, dan Cikgu seperti biasa dalam satu bilik darjah ni, kita kena ada rakan-rakan sekelas. Ya, betul. Jadi di manakah rakan-rakan saya di Google Meet? Mana dia? Mana dia orang? Itu dia. Hai semua. Okay, Lambai sikit nampak ni semua calon-calon SPM. Baiklah cikgu boleh tak perkenalkan rakan-rakan kita pada hari ini? Silakan. Okey. Yang di sebelah atas, sebelah kiri tu, yang kacak dan tampan tu namanya Hafiz. Oi, hai Hafiz. Dan di sebelah kiri Hafiz, Atika. Hai Atika. Dan di bawah Atika tu, Tasha. Hai Tasha. Dan di sebelah Tasha, Hidayat. Mana Hidayat? Hai Okay, Hidayat. lambai semua. Lambai semua. Okey, sebelum kita teruskan dengan kelas hari ini, dengan sesi pembelajaran hari ini, saya nak tanya murid-murid di rumah dan juga di Google Meet, adakah anda sedia untuk kelas hari ini? Kalau dah sedia, boleh kasih double thumbs up. 2 thumbs up. Itu dia. Baiklah cikgu, tanpa melengahkan masa lagi, hari ini kita nak belajar apa cikgu? Hari ini kita akan belajar tajuk baru, iaitu lukisan kerja. Lukisan kerja. Okey, bila baiklah sebut cikgu. je perkataan lukisan kerja ni, murid akan tahulah apa yang mereka perlu tahu dalam tajuk ini. Okey, baiklah cikgu. Tanpa melengahkan masa lagi, silakan cikgu. Okey, terima kasih Chris. Baik. Okey, untuk tajuk lukisan kerja ni, Chris, kita tahu ada 3 perkara yang perlu pelajar, murid. Ada 3 lukisan yang murid perlu pelajari. Yang pertamanya tentang lukisan ortografik, unjuran ortografik. Dan yang kedua, lukisan isometrik. Dan yang ketiga, lukisan pemasangan. Jadi fokus saya pada hari ini, untuk membantu murid-murid kita ni, kita akan tengok 2 ataupun kita akan fokus pada 2 penghasilan lukisan, iaitu lukisan unjuran ortografik, dan lukisan isometrik. Jadi kita lihat dulu standard pembelajaran. Baiklah. Pertama, menyatakan tujuan penghasilan lukisan ortografik. Kemudian, murid akan menjelaskan prinsip lukisan ortografik dan melukis lukisan ortografik itu. Lukisan ortografik, unjuran sudut ketiga bagi bongkah geometri berikut. Sama ada bongkah dalam bentuk permukaan rata ataupun bongkah yang mempunyai permukaan condong. Kemudian, mengaplikasikan kaedah mendimensi dalam lukisan ortografik. Seterusnya, murid akan menyatakan tujuan penghasilan lukisan isometri, membina lukisan isometri bongkah geometri menggunakan kaedah kotak, dan membina lukisan isometri bagi bongkah geometri berikut. Sama ada dalam bentuk bongkah yang mempunyai permukaan rata dan bongkah yang mempunyai permukaan condong. Dan akhir sekali, murid akan belajarlah macam mana cara nak mendimensi lukisan isometri. Jadi Chris, murid akan menghasilkan lukisan dahulu dan kemudian di akhir itu menggunakan kaedah mendimensi. Okey, baiklah. Jadi, apa yang dimaksudkan dengan lukisan kerja? Lukisan kerja diperlukan untuk memudahkan proses mereka cipta. Dan bertujuan untuk memberikan informasi yang orang kata secara terperinci sebagaimana yang dilihat kita terjemahkan dalam satu bentuk lukisan. Jadi, bagaimana yang dimaksudkan dengan terperinci itu ialah produk yang akan dilukis. Jadi, lukisan ini juga berperanan menunjukkan sifat akhir sesuatu komponen. Kita pergi kepada lukisan ortografik dahululah. Jadi, lukisan ortografik ialah lukisan 2 dimensi yang selari dengan paksi X dan paksi Y. Di paksi X dan paksi Y. Bertujuan untuk memaparkan bentuk sesuatu komponen atau objek di atas kertas lukisan berdasarkan jenis unjuran arah pandangan. Lukisan ortografik membentuk beberapa pandangan bagi suatu objek seperti pandangan atas, seperti gambar rajah ni, pandangan atas, pandangan hadapan dan pandangan sisi. Tujuan lukisan ortografik yang pertamanya menerangkanlah bentuk objek dengan jelas dan tepat melalui arah pandangan hadapan,
sisi dan di atas satah 2 dimensi. Okey. Kemudian memberi informasi berkenaan ukuran lebar dan tinggi atau panjang dan tinggi sesuatu objek. Jadi, oleh yang demikian, lukisan ortografik perlu dihasilkan dengan tepat dan jelas. Manakala lukisan isometri pula, ialah kaedah menghasilkan pandangan objek agar lebih jelas dalam bentuk lukisan 3 dimensi. Kalau tadi kita lihat 2 dimensi, sekarang kita lihat bentuk 3 dimensi. Okey. Lukisan isometri dapat membantu memahami rupa bentuk suatu objek dengan lebih mudah dan memberi maklumat lebar, tinggi dan kedalaman. Okey, kalau kita nampak di sini, kita ada boleh tentukan Lebar. sebab dia 3 dimensi, ada lebar, tinggi dan dalam dia. Kedalaman. Kedalaman dia. Ataupun kita boleh sebut panjang. Panjang darat lebar, darat tinggi. Okey. Jadi lukisan isometri akan memperlihatkan 3 pandangan. Pandangan atas, pandangan hadapan dan pandangan sisi apabila dilihat pada satu pandangan. Baiklah, itu dia perkongsian Cikgu Nick untuk topik kita pada hari ini, iaitu Reka Cipta Lukisan Kerja. Tetapi Cikgu, sebelum kita teruskan, apa kata kita berehat sebentar, boleh tak Cikgu? Boleh. Okey, kepada murid di rumah, jangan ke mana-mana, kembali lagi ke slot Sukses SPM 2022. Didik TV KPM